بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Yahya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma inni a'udzu bika minal hadmi وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيذا أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud daripada Abi Yahya radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Doa Nabi, Allahumma inni a'udzu bika minal hadmi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati tertimbun. Nabi minta supaya diselamatkan daripada mati kamut, tanah runtuh dan sebagainya. Wa a'udzu bika minas taraddi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati jatuh daripada tempat tinggi. Nabi minta supaya tidak ditakdirkan mati begitu, jatuh bangunan, jatuh pokok dan sebagainya. Wa a'udzu bika minal gharq wal haraq wal haram. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung denganmu daripada mati lemah dalam air, wal haraq, mati kerana kebakaran, wal haram, dan mati dalam keadaan tua nyanyuk. Wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada saat-saat akhir nak mati digelincirkan oleh syaitan. Ya, waktu-waktu kecederaan dalam sedetik, 2 detik nak mati masa tu. Maka Nabi minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dalam waktu-waktu kecederaan nak mati itu tak mau terpedaya dengan syaitan. Wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbiran. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada aku mati dalam keadaan nak lari daripada medan perang. Turun pergi berperang, tiba-tiba dia main takut, lari, dalam tengah duk lari tu kena tembak belakang, mati. Nabi minta jauh benda ni.
wa a'udzu bika an amuta ladiran. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati kena tengah menatang bisa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua bentuk kematian yang Nabi minta berlindung, Nabi minta supaya tidak kena ke dia adalah kematian mengejut. Ataupun dalam bahasa hadis dia sebut, dia kata mautul faja'ah. Mautul faja'ah maksudnya mati tak ready, mati dalam keadaan tak prepare, mati dalam keadaan duk berasa macam tak mati lagi, tiba-tiba mati. Ataupun dalam arti kata lain, mati tak dan bertaubat. Yang kata mautul faja'ah ataupun yang dikatakan mati mengejut ataupun yang dikatakan mati yang disebut oleh Nabi SAW sebagai mati tertimbus tanah runtuh, tak dan. Beli rumah di lereng bukit, harga paling rendah 1.6 juta. Hak dia ambil punya harga 2.2 juta. Duk sangka nak duk lama, tiba-tiba tanah runtuh, mati. Mati tak bersedia. Minta berlindung daripada mati jatuh tempat tinggi, pergi bercuti, makan angin di Langkawi, pergi duduk naik kabel car Bukit Mat Cincang. Lama dah duk beroperasi, orang lain duk naik tak jadi apa, hari dia pergi naik nak jadi cerita, jatuh. Nabi minta berlindung, tak mau macam tu. Pasal apa? Tak ready. Nabi minta berlindung daripada mati lemah, mati terbakar, dan juga mati kerana umur terlampau tua dia bawa kepada al-haram. Al-haram makna dia nyanyuk. Tak mau. Kita kalaulah kita ni boleh pilih, kita nak minta dekat Tuhan lah. Tak usahlah panjang sangat umur kita sampai ke tahap jadi fitnah. Kalau boleh pilih, kita nak minta dekat Tuhan, minta, ya Allah, janganlah simpan kita ni sampai ke umur, sampai jadi fitnah, sampai ke umur anak-anak tak mau belah. Sedih tuan-tuan, cerita pun sedih, badan yang menanggung lagi sedih. Pergi rumah anak sulung tolak, pergi anak nombor 2, anak nombor 2 tolak, pergi anak nombor 3, anak tolak, pergi anak bongsu, lepas tu sama-sama anak-anak bergaduh. Dia sampai satu tahap tua, sampai Nabi kata al-haram. Ha, dengar ha simpui. Al-haram, tua, nyanyuk. Habuan kita tak tahu. Masing-masing orang masing-masing habuan. Ada yang terima habuan macam tu. Sampai tua, nyanyuk, kencing buh kain, kencing berak tak boleh nak urus. Wal-'iyazubillah. Nabi awal-awal masa hidup Nabi sudah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mau jenis kematian mengejut ni pun tak mau, jenis mati sampai nak jadi fitnah baru nak mati pun Nabi minta tak mau. Dan Nabi minta supaya tidak di saat-saat akhir nak mati itu digelincirkan oleh syaitan. Macam-macam riwayat yang sahih, yang daif, yang maudhu', macam-macam cerita, mai cerita tentang detik-detik nak mati ni. Ada riwayat mai kata dinampakkan, digambarkan pada mata orang yang nak mati ni, mak dia hak dah mati berpuluh tahun tu, tiba-tiba mai balik, tiba-tiba ajak dia suruh mati atas agama Nasrani. Wal-'iyazubillah. Bayangan iblis, bayangan syaitan ni dia mai, dia kata ni mak ni, dia kata ni susu ni yang duk besar hang masa kecil dulu, mak minta kat hang satu, tinggal Islam tu, mai ikut mak atas agama Nasrani. Dia mai bisikkan macam tu. Yang tu sebab kematian dia panggil sakratul maut. Sakrah ni makna dia mabuk. Kan dalam Quran dia kata wattaran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Wattaran nasa sukara, kamu tengok manusia bila hari kiamat jadi nampak macam mabuk.
Lari cempera, lari pergi sana hak sana, lari mai sini, hang beretuh aku beretuh hang. Wa tarannasa sukara, kamu nampak manusia macam mabuk. Wa ma hum bisukara, Tuhan kata depa tak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi hak pi jadi tu pasal apa? Pasal azab Allah sangat teruk. Tuan-tuan tengok gempa di Bandar Aceh baru ni, televisyen tunjuk macam mana orang di Aceh lari. Ada atas bangunan tu lari turun, tunggu lift lambat 5 second pun dia tak dan tunggu dah, dia pergi cari tangga. Pasal apa? Dalam kepala dia duk bayang tsunami hari tu ni. Masa duk berebut turun tangga tu, siapa tolak siapa jatuh, siapa tak tahu. Keadaan tu jadi macam orang mabuk. Pasal apa? Pasal terkejut ke gempa. Itu baru gempa 8.9 skala Richter. Tuan-tuan, yang kata kiamat bukan itu bandingan dia. Maka Nabi SAW minta kepada Allah supaya dalam keadaan itu, dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan sakrah, dalam keadaan mabuk nak mati ni, dalam keadaan itu jangan sampai an yatakhabbatani syaitanu indal maut, jangan sampai di ketika itu syaitan boleh menggelincirkan kita. Sakit, yang kata mati ni sakit. Dalam duk sakit tu tak tahulah, wal-iyazubillah, minta kita janganlah terfitnah dengan keadaan itu. Doa Nabi, maksudnya Nabi suruh kita doa macam tu juga. Macam-macam tuan-tuan, orang nak mati ni macam cerita, dah nak mati ni dia duk bercakap sakrah, dalam keadaan dia sedang tak sedang dia bercakap. Bawa api, dia kata. Orang tanya dia, awak bawa api apa mak? Dia kata, ni api nak main cucuh muka aku. Dia dalam keadaan sakrah. Benda hak kita tak nampak, dia nampak. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah dia mati dalam keadaan pengecut, lari daripada medan perang. Dan janganlah mati kerana kena sengat menatang bisa, kena patuk ulang, tak ready. Petang-petang nak tunggu maghrib saja, pergi ikut tepi-tepi pagang rumah tu, duk tarik-tarik rumput di padu pokok serai apa. Ada pula satu duk tunggu orang tu patuk. Berapa kali, berapa lama dah, bertahun dah kita duk pergi buat, tak jadi apa. Hari tu dia nak jadi malang kita, pergi duk tarik rumput tu, pup, kena biru satu badan, tak dan pergi hospital, mati tak ready. Nabi SAW minta kepada Allah jangan jadi lebu tu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu an, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayana, atau kama qal, hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Musa radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah yang menjadi satu kepastian kepada kesudahan seseorang? Macam mana nak terjemah ni ayat ni? Dia kata, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas. Maksudnya bila yang betul-betul nak confirm dia ni mati beriman ke tak? Itu maksud dia. Kita duk macam kita lah ni tak tahu. 1-2 hari ni nampak kita beriman, alhamdulillah. Minggu depan tak tahu, bulan depan tak tahu, tahun depan tak tahu, dekat nak mati tak tahu. Ada orang yang habuan dia macam tu, hidupnya bagus, masjid berulang, pergi balik, semayang jemaah, kuliah pengajian, semua cantik. Dekat nak mati, pergi jadi kecil hati dengan anak, dengan kerana kecil hati dengan anak tu telah racun, mati. Nauzubillah min zalik. Ada jadi dalam masyarakat.
Dalam duk hidup elok, masjid semua mengaji dengan baca Quran dengan cantik, nampak elok. Saja nak pergi jadi ke fitnah dia, dekat nak mati ni kecil hati ngana. On tua, dia punya sensitivity dia sensitif, dia lain. Dia pergi rumah anak tutup pintu kuat sikit, dia kecil hati. Anak bercakap macam mana ke, anak tak bermaksud macam yang dia sangka tu, dia rasa macam lain. Dia rasa anak-anak tak mau kat dia, dia rasa anak-anak nak buang dia, dia rasa macam dia disisih oleh anak-anak hadu ada. Dia start dengan kecewa, dia mai kecil hati, dia melarat, dia mai otak semenek, dia pergi ambil racun telan. Na'udzubillahi min zalik. Rupa-rupanya detik akhir hidup dia, ending hidup dia macam tu. Abu Musa radhiyallahu anhu pitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa kata, ya Rasulullah, satu orang manusia tu bila baru kita boleh tahu, baru kita boleh confirm dia ni macam mana, bagus ke tak bagus, beriman ke tak, bila baru kita boleh confirm dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ayana, daripada perkataan ainun mata, ayana maksudnya apabila dia ada dua terjemahan, dua tafsiran. Satu, apabila dia memandang orang nak mati, dia duduk tengok satu tempat saja, siapa panggil apa, cakap apa pun dia tak respon dia duduk tengok satu tempat saja, itu dia panggil ayana dalam bahasa Arab. Mata dia dah tak respon ke lain, dia duduk tengok satu tempat. Ketika itu pasti, kalau dalam keadaan macam tu dia beriman kepada Allah, dia mati beriman. Satu tafsiran lagi dia kata iza ayana, maksudnya apabila mata dia memandang malaikat maut. Lagi 1 detik, 2 detik, lagi 10 second dia nak mati, dia dah nampak dah malaikat dah mai tu masuk kok mana, mai kok mana, depan dia ke, kiri dia ke, kanan dia ke, mata dia dah nampak dah. Dalam hadis yang selalu kita ulang baca ni, yang kata malaikat mai baju putih, ada orang malaikat mai baju hitam ni, macam tu dia dah nampak, mata dia dah nampak dah malaikat mai dengan pakaian yang macam mana. Dalam keadaan macam tu, kalau dia beriman kepada Allah, mati dia beriman, confirm. Apabila Abu Musa radhiyallahu anhu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, bila betul-betul kita boleh confirm satu orang tu mati beriman ke tak ke? Nabi kata, itulah saat dia. Itu sebab kita selalu doa apa tuan-tuan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, bagilah ending aku ni cantik, wala takhtim alaina, janganlah bagi ending hidup aku ini bisu'il khatimah, ending tak elok. Tu sebab Nabi minta, dan Nabi suruh kita minta supaya last kali itu kita cantik di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduk? Qal, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, satu hari Nabi SAW pergi ziarah satu budak muda nak mati. Dia ada banyak hadis tuan-tuan, cerita Nabi ini menjadi kebiasaan bagi sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Bila ada satu orang nampak macam saat akhir nak mati, dia baru panggil Nabi.
Dan Nabi akan mai, Nabi akan tengok, dan Nabi akan doa ke, Nabi akan buat apa yang patut. Ada dalam beberapa hadis cerita Nabi sampai dan Nabi doa apa semua, dia tak mati, Nabi tinggal, Nabi keluar kerana urusan lain pun ada. Ni salah satu daripada hadis dia, riwayat daripada Anas bin Malik. Anas kata Nabi SAW satu hari diberitahu, kata ada satu syabun, syab maksud budak muda, budak belia nak mati. Nabi pergi tengok, wa huwa fil maut, dia tengah nazak nak mati. Faqala kaifa tajiduk, Nabi duduk sebelah dia, Nabi tanya dia, hang rasa macam mana lah ni? Nabi tanya dia, apa yang hang rasa lah ni? Qal arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Dia kata aku confused di antara dua. Satu, arjullah, aku mengharapkan keredaan Allah. Ni aku rasa macam tak lama dah aku ni. Dia penat, dia ketak dada, dia rasa macam dia tak lama dalam keadaan macam ni. Inni arjullah, aku mengharapkan belas kesian Allah. Wa akhafu dhunubi, dalam masa yang sama aku takut mengenangkan dosa-dosa aku. Aku mengharapkan Allah tolong aku. Aku harap kalau aku mati Allah terima aku. Aku harap keredaan Allah lah ni. Tapi dalam masa yang sama, gambang lama aku duk mai. Zaman jahat aku dulu, zaman nakal aku dulu, zaman aku duk buat maksiat dulu, zaman aku buat naya orang dulu, zaman aku makan duit orang dulu, zaman aku bergaduh dengan orang dulu, zaman aku jadi anak derhaka kepada mak aku dulu. Dia duk mai. Aku mengharapkan Allah tolong aku, tapi dalam masa yang sama aku takut dosa aku ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu orang kaunselor yang terbaik dalam dunia. Nabi kata dekat dia, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Nabi tenangkan dia. Nabi kata dekat budak muda ni, jangan bimbang, Allah tak akan bagi campur dua benda ni. Apa yang hang harap lah ni, hang harap keredaan Allah, Allah akan bagi ke hang, jangan takut. Allah redha hang. Wa amanahu mimma yakhaf, apa yang hang takut, Tuhan akan tenangkan hang daripada itu. Tuhan akan amankan hang daripada ketakutan itu. Tak mau ingat yang ni semua, Allah redha hang. Nabi kata. Nabi satu orang kaunselor yang cukup baik. Dia bagi satu harapan yang positif kepada budak yang duk menanti saat-saat kematian ini. Nabi bagi satu ketenangan kepada dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Hadis tu nak bagi tahu kepada kita bahawa kita disuruh berbaik sangka dengan Tuhan. Betul kita dah buat dosa. Tak ada manusia pun dalam dunia ni yang tak berdosa. Tak ada manusia dalam dunia ni yang langsung tak buat dosa. Cuma banyak sikit, tu aja. Baik banyak, baik sikit, Allah duk tunggu kita minta ampun dekat dia. Minta ampun, tinggal pun habis-habis benda tak elok ni, ambil hak baru punya, buat bagi elok. Allah sedia terima kita. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Yahya bin Abi Talhah radhiyallahu anhu, kata dia, marra Umar bi Talhah ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma laka ka'iban asa'atka imra'atu ibn ammik? Qala la walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la a'lamu kalimah la yaquluha ahadun 'inda mautih illa kanat nuran li sahifatihi wa inna jasadahu wa ruhahu la yajidani laha rauhan 'inda al-maut
falam as'alhu hatta tuwfiya. Qala Umar, ana a'lamuha hiya allati arada ammahu 'alayha walau 'alima anna syai'an anja lahu minha la amarah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Yahya bin Talhah, kata dia, pada satu hari Umar Al-Khattab berjalan di tepi Talhah yang tengah duk termenung bersedih. Kejadian ini berlaku, dia kata, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru wafat, Talhah ni duk di tepi jalan, duk melengung, nampak sedih. Sayyidina Umar lalu. Umar kata dekat Talhah ni, malaka kaiban. Umar kata, Talhah, apa hal ni, nampak melengung, nampak duk termenung sedih, pasal apa? Umar tanya. Asa'atka imra'ah, adakah bini hang buat bagi hang sedih? Umar tanya. Umar tanya kepada Talhah ni, nampak duk sorang-sorang duk melengung, nampak sedih ni pasal apa? Bergaduh dengan bini ke? Tentang Sayyidina Umar, kita bisa jumpa hadis dia kan, masa dia jadi khalifah, satu sahabat krisis rumah tangga suami isteri. Sahabat ni pergi cari Sayyidina Umar nak minta nasihat. Sampai dekat dengan pintu rumah, dengar Umar dia kena marah dengan bini dia. Dia pun serupa aku, dia kata, dia pun balik, tak jadi. Kalau Umar pun duk biasa bergaduh dengan bini, kita biasalah tuan-tuan. Balik masjid lambat sikit, mereka hingar. Kita singgah kena tom yam, mereka marah. Biasa, itu biasa. Rumah tangga kalau tak ada sikit-sikit, itu tipu. Mesti ada, jangan teruk aja. Teruk tak mau. Apabila Talhah ni duk tepi jalan, duk melengung, nampak susah hati, Umar mai tanya dia, apa hal dengan hang, wahai Talhah, nampak kaiban. Kaiban ni duk melengung susah hati. Adakah hang bergaduh dengan bini? Qala, kata Talhah, la, tak ada kena mengena dengan bini. Aku tak takut bini aku. Dia kata, cuma masalah bini aku tak takut kat aku. Yang tu ya. Ada orang lagu tu pun ada. Dia kata, mayat ni dengan suara garang ni, orat naik ni, aku mayat ni pun tak ada takut kat dia. Cuma masalah dia tak takut kat aku. Dia kata, serupa kalau lagu tu serupa. Talhah kata, no, ini tak ada sangkut paut dengan bini. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni la a'lamu kalimah la yaquluha ahadun 'inda mautih illa kanat nuran li sahifatihi wa inna jasadahu wa ruhahu la yajidani laha rauhan 'inda al-maut. Aku punya masalah satu, dia kata, Nabi SAW pernah mai habaq dekat aku. Talhah kata, Nabi mai bagi tahu dekat aku. Nabi kata, Talhah, mau dak hang aku nak bagi tahu dekat hang satu kalimah. Yang kalimah ini, yang perkataan ini, kalau sekiranya hang boleh sebut dia, hang boleh sebut ketika menjelang wafat, menjelang mati hang, rekod amalan yang Raqib dan Atid tulis di hari akhirat esok, dia kata, nuran li sahifatih, buku rekod tu bercahaya. Nabi habaq dekat Talhah ni, Talhah, hang mau dak aku nak bagi satu magic word, satu word yang ajaib, yang magic, yang kalau hang boleh sebut perkataan ini sebelum mati, buku rekod yang ditulis oleh Raqib dan Atid di padang mahsyar esok bila buka bercahaya. Wa inna jasadahu wa ruhahu la yajidani laha rauhan 'indal maut. Bahkan roh nak keluar daripada badan hang waktu tu, hang akan duduk dalam keadaan rehat dan tenang kalau hang boleh sebut ni kalimah ini. Talhah kata, Nabi habaq kat aku macam tu. Falam as'alhu hatta tuwfiya. Tapi sayang, dia kata, aku tak tanya Nabi apa dia kalimah itu, dan Nabi sudah wafat.
sayang, dia kata masa Nabi mai habang dekat aku tu, aku tak tanya dia. Nabi mai beritahu kat aku, kata ada satu magic word, kalau hang sebut benda ni dekat nak mati, buku rekod hang di sana esok buka bercahaya, roh nak keluar daripada badan, hang dapat rauhah, hang dapat satu kerehatan. Nabi dah habang macam tu dekat aku terlupa nak tanya apa dia perkataan itu. Hari ni Nabi dah wafat. Tu yang aku duduk melengung sedih tepi jalan tu, pasal aku tak ada nak tanya benda ni. Qala Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia dengar Talhah kata lagu tu, dia kata ana a'lamuha. Dia kata kalau itu masalahnya, aku rasa aku tahu apa benda kalimah itu. Umar kata, hiya allati arada ammahu 'alaiha. Kalimah itu adalah kalimah yang Nabi nak sangat pak penakan dia sebut waktu nak mati. Siapa pak penakan dia? Abu Talib, pak Sayyidina Ali. Itulah kalimah dia yang Nabi duk di sebelah kepala Abu Talib. Nabi duk kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik sebut la ilaha illallah. Saya jadi saksi di depan Allah atas keislaman pakcik. Itulah kalimah yang Umar kata allati arada ammahu alaiha, yang Nabi nak sangat pakcik dia sebut, dan akhirnya pakcik dia mati tak sebut. Walau alima anna syai'an anjalahu minha la amarah. Kalau lain daripada kalimah itu, Nabi tentu akan bagi tahu. Hang tak tanya pun Nabi akan bagi tahu. Pasti kalimah yang hang duk kacau dalam kepala hang tu ialah kalimah thayyibah ini, la ilaha illallah. Siapa dekat nak mati boleh sebut la ilaha illallah, habis umur. Alhamdulillah, bukan semua orang boleh, tuan-tuan. Sebelum sampai detik itu cakap pandai, berhujah, berpidato, berdebat, bersyarah, berapa semua boleh. Dekat nak habis, boleh tak boleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, anugerah Allah. Apa kebaikan dia? Nabi SAW kata kebaikan dia satu, buku rekod ni buka-buka bercahaya. Yang kedua apa dia? Dipermudahkan roh keluar daripada jasad dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak boleh ke tak boleh sebut bergantung kepada sejauh mana kita masa hidup, masa sihat, masa boleh duk bergerak sana sini ni, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kita masa ni, Allah tolong kita pada masa itu insya-Allah. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nisa, muka surat 202. Muka surat 202, tuan-tuan tengok di bahagian tengah tu. Kita sambung ayat 159 daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in min ahlil kitab. Wa in tu baris dia tak betul tu, dia tulis wa inna min, bukan wa inna. Wa in, nun tu mati. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Yang ni berkaitan dengan mukadimah kita baca tak sat ni. Maksudnya, dan tiada satu orang pun daripada ahli kitab melainkan bahawa beriman dia dengan Nabi Isa, dan bahawasanya Isa itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah, dahulu daripada matinya, yakni ketika lihat malakul maut, tetapi pada masa itu tiada manfaat imannya. Itu dia ayat ni. Ayat ni Tuhan kata apa? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ahli kitab, orang kafir, orang apa sekalipun, malaikat maut mai depan mata, pada masa tu dia tahu kata Islam betul. Berapa banyak dah manusia mati dalam dunia ni tuan-tuan, semua melalui apa yang Quran kata ni.
Atas dunia dia tak jadi orang Islam, atas dunia dia jadi orang Islam yang derhaka Allah, di atas dunia dia jadi orang Islam yang ahli maksiat, di atas dunia dia jadilah orang macam mana pun. Bila nak mati, malaikat mai duk ada depan dia pada masa tu. Quran kata apa? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna, melainkan pada masa tu dia beriman, dia tahu kata Allah tu Tuhan, dia tahu kata Nabi Muhammad tu Nabi, dia tahu kata Islam tu betul. Tapi pada masa tu tahu pun apa boleh buat? Tak boleh buat apa. Sebab keimanan di saat akhir itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Tuhan kata apa? Laisat at-taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sadaqallahul azim. Tidak diterima taubat orang-orang yang masa hidup dia buat benda jahat. Ni Quran kata apa? Walaisat at-taubah, tidak diterima taubat lillazina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang-orang yang masa hidup buat benda jahat. Masa dia hidup dia minum arak, masa dia hidup dia main judi, masa dia hidup dia berzina, masa dia hidup dia buat semua benda hak Tuhan larang. Bila mai dah sikit lagi nak mati, nyawa duduk di sini dah duduk bunyi hor ni, masa tu dia nampak malaikat mai, dia tahu kata Islam tu betul. Masa tu dia nak bertaubat, Tuhan kata walaisat at-taubah, itu tidak diterima lagi. Taubat itu tidak diterima lagi. Hatta iza hadara ahadahumul maut, sehinggalah maut dah mai duduk depan mata. Qala inni tubtul an, dia kata ya Allah aku bertaubat sekarang ini, tak terima dah. Seperti mana kita duk baca dalam tafsir Quran kisah Firaun, ligan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa bawa orang yang beriman dengan dia lari-lari pergi sampai tepi laut merah. Allah kata dekat dia, wahai Musa idrib bi'asakal bahr, pukul laut dengan tongkat kamu tu. Musa pun pukul dengan kehendak Allah, laut terbelah dua. Musa lintah dengan orang yang ikut dia, Firaun ikut belakang. Musa sampai balik sana, Allah kata dekat dia pukul laut lagi sekali, dia pukul laut cantum balik. Firaun waktu nak tenggelam, nak mati ni, Firaun kata apa? Amantu billah wa amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia kata iman Firaun sudah tidak diterima. Moral daripada ayat ni, daripada cerita ni, daripada kisah ni, apa dia? Nak berubahlah, jangan tunggu masa tu. Nak tinggal benda tak elok lah ni, jangan tunggu masa tu. Nak berhenti daripada buat benda-benda dosa lah ni, jangan tunggu masa tu. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Tuan-tuan, mukadimah kita baca tadi, Nabi SAW minta berlindung dengan Allah daripada apa? Daripada kematian yang sifat dia mengejut. Kita tak tahu duk elok-elok ni. Ahli majlis perbandaran Seberang Perai 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas ada seorang pergi mesyuarat majlis. Habis mesyuarat apa semua, saudara turun mai syair dengan kawan-kawan, angkat tangan apa-apa semua, naik motor balik. Sampai depan rumah dah, simpang nak masuk ke taman dia dah, lori handuh kat belakang, meninggal di situ juga. Itu nasib dia, itu habuan dia. Kita tak tahu lagi macam mana. Kita tak tahu lagi kita punya ending ni macam mana, dan ke tak dan nak bertaubat, cukup tak cukup bekal nak bawa ni, tak tahu lagi. So dalam keadaan macam tu, hari ni dan ni kena buat perubahan. Hari ni juga stop benda-benda tak elok semua, berhenti apa semua, tak mau dah. Pasal kita tak tahu apa nak jadi.
Allah Subhanahu wa taala kata, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan tidak ada seorang pun daripada ahli kitab melainkan bahawa beriman dia dengan Nabi Isa alaihi salam, bahawa Isa itu betul yang Abdullah, bahawa Isa itu Rasulullah sebelum daripada matinya. Dekat nak mati dia mengaku. Hak selama hidup ni dia duk kata macam-macam dekat Isa alaihi salam. Masa dia hidup, dia kata Isa ni anak zina. Contohnya Yahudi dia kata Isa anak zina. Nasrani pula kata apa? Dia kata Isa anak Tuhan. Hak kata Isa anak zina pun tak betul, hak kata Isa anak Tuhan pun tak betul. Isa ni betul-betulnya apa? Dia ni Abdullah wa Rasuluh, dia hamba Allah dan dia Rasulullah. Bila dia nak mengaku kata Isa ini Abdullah wa Rasuluh, bila malaikat maut duk mai depan mata dia, duk nampak dah malaikat, masa tu dia tahu dah hak aku duk pegang selama ni tak betul. Hak betulnya apa dia? Isa ini adalah Rasulullah, dia ni Abdullah. Tapi masa tu beriman dengan Isa pun tak berguna lagi dah. Ni ayat ni nak beritahu. Firman Allah, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Isa atas mereka itu, yakni atas ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, Isa menjadi saksi, iaitu dengan barang yang diperbuat mereka itu ketika disuruh Isa kepada mereka itu. Pada waktu tu Nabi Isa jadi saksi di depan Allah. Nabi Isa kata, ini Yahudi, mereka tak terima aku sebagai Nabi. Isa kata, ini Nasrani, mereka kata aku anak Tuhan, sedangkan aku hamba Allah, aku Rasulullah. Isa menjadi saksi di depan Allah ketika Nasrani dan Yahudi didakwa di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi saksi akan ia, yakni Isa atas Yahudi atas dustanya, dan Nasrani atas ambilnya beriktikad mengatakan Isa itu anak Allah. Ketika itu Nabi Isa jadi saksi di depan Allah. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Maka dengan sebab zalim daripada segala Yahudi itu, maka telah kami haram atas mereka itu makanan yang lazat-lazat. Ni yang kata Yahudi. Yahudi ni dia satu sifat dia lagi, apa dia? Dia nak memandai. Memandai ni maksudnya apa? Allah dah bagi tahu dah di dalam Taurat apa benda halal, apa benda haram. Depa memandai-mandai benda hak Tuhan kata halal, depa pipa haram. Ini di antara perangai Yahudi. Benda tu halal dekat depa, tapi depa jadikan benda tu haram, depa tak makan. Kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir hak besar lagi, dia cerita Yahudi ni di antara benda halal yang depa haramkan ke atas diri depa apa dia? Daging unta dengan susu unta, depa tak makan. Daging unta halal, mereka boleh makan, tapi mereka kata ini daging unta tak boleh makan, haram. Mereka mengharamkan benda yang Tuhan halalkan. Unta mereka tak makan, susu unta pun mereka tak makan, sedangkan benda tu dihalalkan Allah kepada mereka. Kerana perbuatan mereka yang macam tu, maka Allah hukum mereka. Beberapa benda yang pada mulanya halal, Allah haramkan kepada mereka. Contoh dia apa? Menatang yang ada kuku, menatang yang berkuku. Sebelumnya mereka boleh makan, tetapi kerana memandai ni, Allah haramkan kepada Bani Israel makan menatang yang berkuku. Habis ya, lembu, kerbau apa semua ada kuku, tak boleh makan semua. Tuhan hukum mereka pasal apa? Pasal memandai. Kita orang Islam lah ni pun, umat Nabi Muhammad pun sama. Jangan memandai. Hak mana Quran kata, hak mana hadis kata, hak tu kita kata. Jangan duk memandai. Hak dia Tuhan kata dalam Quran kita pi tolak, hak Tuhan suruh buat kita tak buat, hak Tuhan tak buat kita pi buat, tu memandai. Memandai ni membawa akibat sama. Ia akan menimpa kepada Bani Israel. Tak mau esok dia timpa ke kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka telah kami haram atas mereka itu makanan yang lazat-lazat yang dihalalkan bagi mereka itu sebelumnya. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhzihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan dengan sebab teguh mereka itu daripada agama Allah akan kebaikan manusia, dan juga mengambil mereka itu akan riba,
dan sungguh telah ditegah mereka itu daripadanya, yakni daripada riba, dan makan mereka itu akan harta manusia dengan cara yang batil, tiada bereda-reda. Ini lagi satu perangai Bani Israel, perangai Yahudi. Apa dia? Depa ni dengan riba, depa cukup syok. Sistem yang kita pakai lah ni, sistem ekonomi yang kita pakai lah ni, dia panggil sistem kapitalis. Sistem kapitalis ni, tok guru dia siapa? Yahudi. Semua bank besar dalam dunia mereka punya, Yahudi punya. Pasal apa? Pasal Yahudi daripada dulu, daripada zaman dulu, mereka lah pengasas kepada sistem riba. Mereka hidup dengan isap darah orang. Mereka ni lah Dracula. Ni yang duk jadi rata-rata lah ni, alung-alung duk ada merata tempat lah ni semua berasaskan daripada sistem Yahudi. Bagi pinjam 1,000, bunga pakai hari, bunga pakai minggu, pakai duk bayar bunga tu saja sampai bila pun tak habis duit pokok ni, tak boleh bayar, duk bayar bunga saja. Pasal apa? Pasal dia satu sistem kapitalis, satu sistem yang menyebabkan orang kaya bertambah kaya, miskin akan jadi melarat. Orang miskin tak ada capital, tak ada modal nak buat menyaga, nak buat apa, tak ada, pergi pinjam dekat Dracula ni. Bila pergi pinjam ni, start daripada hari dia pinjam sampai mati dia akan merana. Pasal apa? Pasal itu sistem yang Allah tak bagi buat dalam masyarakat, tapi itulah sistem yang diguna pakai di seluruh dunia. Pasal apa? Pasal yang kontrol ekonomi dunia adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Nak marah mereka tak boleh, pasal mereka pandai menjaga. Nak marah mereka tak boleh, mereka pandai menjaga. Contoh sebut saja apa jenama dalam dunia ni, kalau jenama tu duduk di peringkat dunia, semua dia punya. Oh, kalau kita marah dekat Yahudi, kita nak boykot barang dia, kacau lah kita. Betul boleh duduk tempel di dinding masjid ni, boykot ni, boykot. Betul nak boykot, tak ada apa kat kita ni. Pasal apa? Pasal tengok last kali hak dia punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang Melayu nak buat kelang tokoh pun tak boleh. Apa nak pergi cerita buat kelang kereta, apa nak buat kelang tokoh pun tak boleh. Yang ada ni buatlah bangsa kecil-kecilan, buat mi kuning dengan tokoh, bangsa kecil-kecil, bangsa kecil-kecilan. Kelang ni dalam bentuk factory, kelang boleh hantar ke satu Malaysia. Tu saya cakap hantar luar negara, hantar satu Malaysia, tak ada lagi. Oh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ni kedai-kedai makan duk ambil mi, duk ambil kuih tiaw, duk ambil mana, tengok siapa punya kelang. Kelang Cina, tapi mereka ada halal. Kelang mereka punya, tapi mereka buat, mereka comply dengan syarat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Syarat JAKIM ni dari segi kehalalannya, mereka penuhi syarat itu, mereka dapat sijil halal. Orang Melayu ada buat mi kuning, ada tak ada? Ada, tapi buat kecil-kecil. Halal ada tak ada? Tak ada. Bila main restoran nak minta halal, tak boleh ambil dah dekat orang Melayu ni. Tak boleh ambil. Pasal apa? Pasal mi dia tak ada halal. Tapi dia buat halal ke tak? Besar kemungkinan halal lah, pasal dia orang Islam. Tapi dia ada tak sijil halal? Tak ada. Habis ada sijil halal ni siapa? Hak mereka punya. Nampak tak? Saya nak bawa ni sebagai contoh kepada orang Melayu tertinggal dari segi ekonomi. Kuasa orang Melayu ataupun kita kata orang Islam hari ini ialah kuasa consumer, kuasa pembeli. Kita ni pengguna, kita memang nombor satu, tapi dari segi pengeluar kita tak ada. Kita komplain, dia ni tak ambil kedai orang Islam, dia ni tak ambil kedai. Mana dia kelang orang Islam yang kita nak ambil? Mana? Ada, dia kata, ada tang mana? Tunjuk mai. Tunjuk, tak ada. Dia tunjuk Pak Haji ni buat, Pak Haji ni ada, tapi dia bukan kelang, dia buat kecil-kecil saja, tapi dia tak ada sijil halal. Kalau kita ambil dekat dia, kedai kita tak boleh dapat halal. Nampak tak benda ni? Benda ni kita tak nampak, kita duduk tengok kod dekat dia. Cuba naik atas sikit tengok, baru kita nampak tertinggalnya kita ni dalam bidang ekonomi ni, tertinggal sampai macam tu. Oh, nak bercakap tentang sistem bank, oh jauh lah kita ni, jauh. Bank apa, kelang tokoh dulu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita baca dalam surah An-Nisa, dia beritahu dekat kita ni cerita apa dia, cerita kata Yahudi yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka ni adalah pengasas kepada sistem ekonomi dunia yang berorientasikan kapitalis. Apa dia? Sistem berasaskan riba depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima, dan telah kami sediakan bagi segala orang kafir daripada mereka itu azab yang sangat sakit. Betul depa kafir, esok depa akan pergi ke azab yang sakit, tapi atas dunia ni depa punya. Ad-dunya jannatul kafir. Nabi kata dunia ni syurga depa. Pasal apa? Pasal depa kuat buat kerja. Pasal apa? Pasal depa grab semua opportunity yang ada. Ada peluang depa sapu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tetapi bermula segala orang yang tetap ilmu daripada mereka itu, seperti Abdullah bin Salam. Ni dia beritahu. Di kalangan Yahudi yang kata ahli kitab ni, di kalangan mereka tu ada segelintir yang ikhlas dia dalam mencari ilmu, ikhlas. Contohnya siapa? Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Siapa dia ni? Dia ni satu orang terkenal di dalam masyarakat Yahudi Madinah. Masa tu tak panggil Madinah lagi, Nabi tak pergi lagi, dia panggil Yasrib. Dia adalah di antara orang yang disegani di dalam masyarakat Yahudi di Yasrib, di Madinah ni. Pasal apa orang segan dekat dia? Pasal keilmuan dia, dari segi pemahaman dan alim dia tentang kitab Taurat, dia cukup alim. Yang kedua, pasal apa orang segan dekat Abdullah bin Salam ni? Pasal apa orang segan dekat dia? Pasal dia satu orang yang tawaduk. Biar musuh, biar kawan, segan dekat dia. Pasal dia tawaduk. Kalau kita nak buat contoh dalam zaman kendian sikit, siapa dia? Mahatma Gandhi. Dia bukan orang Islam, tapi cara hidup yang dia pilih tu, dengan hidup dia macam tu, dengan berjuang untuk rakyat dia, dengan semua orang jumpa salute. Bak agama, bak respect ke cara hidup dia tu. Tidak ada corruption, tidak ada bermewah-mewah tu. Cantik hidup dia tu. Dia kekalkan hidup dia, tak termakan dengan umpan dunia ni. Hebat dia ni. Abdullah bin Salam, masa dia belum masuk Islam, dia orang macam tu. Hidup dia daripada pagi celak mata sampai malam dia ada di gereja Yahudi. Kerja dia apa? Duk study Taurat. Hebat dia ni. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila Nabi sampai di Madinah, dia Abdullah bin Salam eager to know, teringin nak kenal Nabi Muhammad ni, siapa dia ni, apa istimewa dia, apa hebat dia. Abdullah bin Salam ni dia teringin nak kenal siapa Muhammad bin Abdullah ni. Cerita dia di Mekah tu sampai ke Madinah ni, Abdullah bin Salam, ataupun nama dia yang sebelum Abdullah bin Salam ni, nama dia Al-Husain bin Sailam, nama asal dia. Lagu nak macam daun selom gitu bunyi, nama asal dia. Bila Nabi mai ke Madinah ni, tengok orang berpusu-pusu, orang berebut-rebut pakat pergi dekat Nabi, kerumun Nabi, dia pergi sama. Padahal dia alim Taurat, dia orang yang sangat dihormati dan disegani, terutamanya oleh orang-orang Yahudi. Tapi bila Nabi mai di Madinah, dia pergi. Dalam ramai-ramai dia ada tu, dia ada seorang, dia duduk, orang tengok, dia ni pun mai juga, dia nak dengar ni Muhammad ni nak cakap apa. Bila dia dengar Nabi SAW, ucapan pertama Nabi di Madinah, Nabi kata apa? Nabi kata afsyus salam. Nabi kata kita sama kita orang Islam, bila jumpa sebarkan salam. Nabi kata bila jumpa sama-sama orang Islam, assalamualaikum, selamat atas hang.
Nabi ajak benda tu, Nabi ajak benda yang sangat menyentuh hati kecil manusia. Nabi ajak kepada orang di Madinah ni, Nabi kata wa at'imut ta'am. Nabi kata kalau ada di kalangan kita orang miskin, susah, makan pun tak ada, bagi makan dekat mereka. Ucapan sulung Nabi semasa di Madinah, Nabi kata bagi kita orang Islam ni kalau boleh, Nabi kata bangun malam wan nasu niyam, sedangkan orang lain duk tidur, kita bangkit buat sembahyang 2 rakaat kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih dekat Tuhan. Tuhan bagi Islam, Tuhan bagi iman, Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi keluarga, Tuhan bagi duit belanja, Tuhan bagi macam-macam kat kita. Bangkit 2 rakaat tengah malam, Allahu akbar. Nabi suruh lagu tu. Nabi kata kalau hangpa boleh buat benda ni, sama orang Islam tak mau busuk perut, sama orang Islam tak mau berdengki, sama orang Islam tak mau penjatuh hang aku, sama orang Islam jumpa bagi salam, jumpa orang susah bagi makan, bangkit sembahyang malam. Nabi kata hangpa akan masuk syurga dengan senang. Abdullah bin Salam, alim Taurat daripada kalangan Yahudi, duk ada dalam majlis Nabi tu, dia duk dengar. Oh, dia kata bagus apa yang Muhammad bawa. Sebelum dia sudah study di dalam Taurat cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dah study dah. Taurat dah bagi tahu akan mai nabi akhir zaman, nama dia Ahmad ataupun nama dia Muhammad. Dia ni sifat dia macam ni, macam ni, macam ni, semua dia dah study dah. Bila Nabi mai, dia attend majlis Nabi, dia tengok Nabi daripada jauh, match dengan apa dia duk jumpa di dalam Taurat. Matching. Dia pergi dekat dengan Nabi. Ini dalam hadis, saya tak mau baca panjang hadis dia. Abdullah bin Salam pergi rapat dekat dengan Nabi. Nabi tatap wajah dia. Dalam hadis cerita ni, Nabi tatap wajah dia. Nabi tengok dia. Nabi tanya dia, siapa nama? Dia kata Al-Husain. Nama aku Al-Husain bin Sailan. Nabi golek kepala. Nabi kata mula daripada hari ini aku bagi nama kepada kau Abdullah bin Salam. Ini asal cerita Abdullah bin Salam. Dia pergi habaq dekat Nabi, nama aku, dia kata Al-Husain bin Sailam. Nabi kata tahu, mulai daripada hari ini nama kamu Abdullah bin Salam. Dia dengar, dia terus kata dekat Nabi. Dia kata ini nama aku suka dan aku berjanji demi Allah aku tidak akan tukar nama ni sampai bila-bila. Terus minta dekat Nabi, ya Rasulullah, aku nak tanya engkau 3 soalan. Dia kata. Dia pun macam cerita Piramli juga bagi. Itik 2 ekor ni, hak mana jantan, hak mana betina. Dia duduk main macam tu. Piramli ni rupanya dia baca tafsir surah An-Nisa ni. Ni kayu ni, mana ujung, mana pangkai. Ni Piramli. Aku nak tanya hang satu soalan. Hang tuah, di mana kuat hang tuah? Dia kata. Soalan Piramli. Dia ni pun naik kecok muka nak jawab apa ni. Di mana kuat hang tuah ni duk cari? Di keris taming sarinya kak? Dia kata dia apa-apa semua duk cari. Rupanya kuat hang tuah ni dekat huruf T. Kata ta tu hang tuah, ta tukang ta bagi jadi ba, dia jadi hang buah. Hang buah tak kuat lah. Itu Piramli. Yang ni Abdullah bin Salam. Dia bagi 3 soalan dekat Nabi. Kita terus baca. Yang tu nanti mukadimah lain kali kita baca detail. Kan? Mukadimah lain kali. 3 soalan dia bagi dekat Nabi. Nabi sebelum jawab, Nabi kata dekat dia, wahai Abdullah, dia kata Jibril baru mai bagi jawapan dekat aku. Jibril baru mai bagi jawapan dekat aku. Abdullah bin Salam kata apa? Jibril, dia kata itulah malaikat yang paling dibenci oleh kami orang-orang Yahudi, dia kata. Dan Nabi jawab soalan dengan jawapan kuliah lain kali. Nanti kan. Kesimpulan dia apa? Lepas 3 soalan bagi Nabi jawab ketiga-tiga soalan dia ni, dia terus kata dekat Nabi, dia kata aku naik saksi bahawa engkaulah sebenar Rasulullah. Terus masuk Islam dia. Selepas dia masuk Islam, apa orang Yahudi buat kat dia? Tu pun kuliah lain kali jawab.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni yang dia sebut dalam ayat ni tadi. Dia kata apa? Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tetapi bermula segala orang yang tetap ilmu daripada mereka itu. Tetap ilmu ni maksudnya apa? Ilmu dia mantap. Seperti Abdullah bin Salam. Dia betul-betul mantap tentang Taurat. Dan segala orang mukmin yang muhajirin dan juga ansar itu beriman mereka itu dengan barang yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Orang Islam sama ada muhajirin Mekah pergi ke Madinah sama dengan Nabi, ataupun ansar yang memang orang Madinah yang tetap iman, Nabi kata apa pun mereka ikut. Dan juga orang Yahudi yang betul-betul faham Taurat seperti Abdullah bin Salam, mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tuan-tuan dalam bab nak jadi orang Islam ni mengaji betul-betul. Mengaji betul-betul. Kita tak mau mengaji separuh masa ni, tak mau ini duk jadi celaru, jadi kacau ni pasal kita mengaji tak betul. Kita mengaji ikut kita punya time free kita. Sebulan ambil 2 kali mengaji. Bila kita nak dapat satu picture, satu tasawur betul tentang Islam? Kalau sebulan 2 kali nak mengaji. Mengaji betul-betul. Dengan ambil faham, tak faham, minta penjelasan, tanya dan sebagainya, kita dapat satu Islam macam mana yang Nabi nak ajak tu. Hak tu kita dapat, insya-Allah selamat kita. Tak ada siapa boleh main nak manipulate kita, tak ada siapa boleh main nak memperalatkan kita, tak ada siapa boleh main nak mempergunakan kita, tak ada siapa boleh main nak mengkaldaikan kita, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita faham Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan barang yang diturunkan dahulu daripada engkau, daripada Quran dan juga Taurat dan juga Injil. Orang yang faham betul-betul agama, dia terima Quran, dia terima Taurat, dia terima Injil. Ini semua Allah yang bawa turun, cuma kepada Nabi yang berbeza. Firman Allah, wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan segala orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu. Dia kok mana pun orang bagus ni adalah orang yang tak tinggal sembahyang. Yang tu syarat nombor 1. Kalau Islam tapi kita duk tengok sembahyang duk tinggal ni semak perut tuan-tuan. Kalau dia satu orang Islam yang sembahyang ni dia jaga betul, ini orang bagus. Dia jaga betul sembahyang dia. Dia tak main-mainnya soal sembahyang, dia tak ada main-main. Dia tak ada tolakan soknya. Sembahyang on the dot dia akan buat. Selagi dia tak sembahyang, dia rimah cantik. Dia duk kerja di pejabat, masuk mesyuarat daripada pukul 1. Mesyuarat ni apakah hal, duk drag, tengok sampai pukul 3 tak habis lagi, 3.30 tak habis lagi, 4 tak habis lagi, dia main semak perut. Pasal apa? Dia tak sembahyang zuhur lagi. Orang macam ni bagus. Dia rasa guilty sangat kalau dia terlepas sembahyang ni. Orang ni bagus. Orang ni bagus. Dia boleh excuse. Dekat kawan yang duk kondak mesyuarat ni, dia boleh excuse. Dia kata saya minta maaf nak pergi washroom sat, nak pergi toilet sat. Padahal dia nak pergi semayang. Tapi sebab apa? Dia nak jaga yang muka kawan tu. Kalau dia kata bos saya pergi semayang sat, muka menyala. Oh, dia bunyi lagu tu kan. So dia tak apa, itu hang tak semayang, itu hang dengan Tuhan. Aku tak mau campur, tang aku tak mau. Dia panggil bos saya pergi bilik air sat. Okey, bos dia kata dia pergi semayang. Allahu Akbar, habis 4 rakaat dia main masuk balik. Satu hari orang akan tahu juga, bos dia pun akan tahu juga, oh dia ni bagus, dia ni rasa segan dekat dia terbina di dalam hati kawan-kawan ni. Terbina rasa segan tu. Hantar yang dia duk excuse kata nak pergi bilik air, pergi semayang, oh dia ni. Orang dah respect kita. Bukan respect yang kita cari, tetapi respect tu Tuhan bagi. Pasal apa? Pasal kita memelihara semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wal mu'tuna zakah, dia kata dan segala orang yang bagi zakat. Ni orang bagus. Ada duit duk kira aja. Bila sampai nak kena zakat, dia akan keluarkan bahagian tu. Sebab dia tahu bahagian tu bukan duit dia dah, itu duit orang. Duit dia duduk dalam simpanan kata 30,000. 2.5% daripada 30,000 tu hak orang dah, bukan hak dia dah. Hak siapa? Hak asnaf yang disebut dalam Quran.
Dia tak mau simpan duit tu, simpan buka hak dia dah. Nampak macam duk dalam akaun dia, tetapi 2.5 daripada jumlah tu hak orang. Dia faham yang tu, dia tolak keluar dah. Orang macam ni Tuhan kata apa? Bagus. Wal mu'minuna billah wal yaumil akhir, dan segala orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Aisyah, Nabi SAW ni bila mai pokok hujan, Nabi tak tenang. Tengok dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada hadis riwayat daripada Aisyah. Nabi bila mai pokok hujan, Nabi jadi tak tenang, dia jadi tak tenteram. Aisyah kata saat Nabi masuk dalam rumah, saat Nabi keluar rumah, saat Nabi masuk dalam rumah, saat Nabi keluar rumah, sampai Aisyah pun rimai. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa hal? Nabi hanya akan kelihatan tenang apabila pokok hujan tu turun hujan, baru dia rasa tenang. Nabi kata dekat Aisyah, dia kata, pasal apa yang aku cemas, yang aku takut? Pasal inilah keadaan yang menimpa kaum Nabi Lut. Dia kata, mereka nampak awan gelap mai, mereka duk sangka hujan nak mai. Tiba-tiba yang turun itu adalah batu daripada neraka Sijil. Aku takut, Nabi kata, bila mai pokok hujan gelap ni, aku takut. Kok hak mai tu macam yang mai dekat kaum Nabi Lut. Bila turun tu hujan, baru aku lega bahawa itu bukan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni bukan kata pokok hujan ni dia duk mai gempa macam ni boleh duk sonok ni. Allahu Akbar. Gempa, tuan-tuan, gempa ni dia sonok ni. Wala'iyazubillah. Kita ni jadi ke mana tak tahulah. Dia, hati kita ni dia kebah. Dia kebah. Kebah ni maksud apa, tuan-tuan? Kebah ni maksud cubit tak sakit lah, dia kebah. Ya, macam kita pergi nak cabut gigi dia, cucuk-cucuk tu dia kebah tu, honggang dengan pelayar besar pun tak ada apa dah, tak sakit. Hati kita ni kebah. Kita tak rasa berdosa, kita tak rasa kita buat benda salah tu sebagai satu benda salah, kita tak rasa. Kebah, hati kita ni kebah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika sanu'tihim ajran azimah. Bermula segala mereka itu. Siapa mereka ni? Orang yang jaga sembahyang, orang yang keluar zakat, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ulaika sanu'tihim ajran azimah. Bermula segala mereka itu, lagi kami akan bagi kepada mereka pahala dan balasan yang besar, iaitu syurga. Tuhan dia simple aja. Dia deal, dia berurusan dengan kita hamba dia ni, dia simple aja. Dia habaq benda hampa kena buat, dia habaq benda hampa jangan buat. Hampa taat benda ni, hak aku suruh hampa buat, hak aku larang hampa tak buat, aku bagi syurga. Habis. Dia tak ada duk apa hengki-pengki, dia tak ada pergi duk pusing berbelit-belit, tak ada. Tuhan dia very simple. Ini senarai yang hampa kena buat, ini senarai yang hampa jangan buat. Hampa jaga dua benda ni. Hak kena buat hampa buat, hak jangan buat hampa jangan duk dekat. Hampa buat benda ni, aku bagi syurga. Syurga ni apa? Syurga ni kira mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang kata syurga ni, mata hampa tak pernah tengok keindahan dia, telinga hampa tak pernah dengar sedap yang ada dalam syurga tu, dan hati hampa tak pernah terbayang benda tu. Itu yang aku nak bagi kat hamba. Aku tak mau cakap banyak, aku tak mau pusing-pusing, aku tak mau belit-belit, aku tak mau bagi orang tak faham. Senang aja. Aku suruh semayang, hampa semayang. Aku suruh hampa buat benda ni, hampa buat. Aku kata yang ni jangan, hampa tinggal, aku bagi syurga. Senang aja. Susah kan nak faham apa yang Tuhan mau? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih. Bahwasanya kami telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad seperti barang yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan segala nabi kemudian daripadanya. Tuhan abang dekat Nabi Muhammad, Muhammad ni apa yang hendak terima lah ni, nabi dulu semua terima dah. Ni segala perintah, segala larangan, segala apa ni, hak hang duk terima lah ni, dah ramai dah nabi sebelum ni terima macam mana yang hang terima ni. Hang bukan orang yang pertama, umat hang bukan umat yang pertama. Banyak dah umat sebelum ni, aku perintah suruh buat lagu ni, depa tak buat, depa pergi buat lagu lain, aku binasakan depa.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Tuhan sebut nama-nama nabi yang disebut. Dia ada ramai. Nabi ni ada ramai. Hak disebut dengan hak tak disebut. Hak kita duk hafal 25 itu yang disebut dalam Quran. Ada lagi yang tak disebut. Dan seperti mana yang telah kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub, dan kepada segala anak-anak Nabi Yaqub, dan kepada Nabi Isa, dan kepada Nabi Ayyub, dan kepada Nabi Yunus, dan kepada Nabi Harun, dan kepada Nabi Sulaiman, dan kami datang akan Nabi Daud itu kitab Zabur. Ada Nabi, ada Rasul. Ada Nabi Rasul yang menerima kitab, ada yang menerima suhuf. Macam-macam Tuhan dah buat sebelum ni. Di dalamnya, di dalam Zabur itu ada tasbih, ada tahmid, dan ada puji Allah. Dan ajaran tiada halal ataupun haram. Itu dalam Zabur. Dia mengandungi zikir-zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu konten yang ada di dalam kitab Zabur. Dia kata, wa rusulan qad khassasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan kami suruh beberapa banyak rasul, sungguh ada yang kami cerita mereka itu atas engkau daripada dahulu, dan ada beberapa banyak rasul tiada kami kisahkan akan mereka itu ke atas engkau. Itu dia Tuhan kata. Di kalangan rasul dan nabi ini ada yang Allah cerita dekat Nabi Muhammad, ada yang tak cerita. Nabi bukan 25 saja, ada ramai lagi. 25 hak Allah cerita dekat Nabi Muhammad. Hak tak cerita, ada macam-macam riwayat tentang bilangan Nabi dan Rasul ni. Dan khilaf benda ni tentang bilangan Nabi dan Rasul ini. Di antaranya diriwayatkan, ini daripada riwayat Anas bin Malik. Diriwayatkan di dalam Abu Ya'la punya riwayat. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan 8,000 orang nabi. 4,000 daripada Bani Israel, 4,000 daripada lain daripada Bani Israel. Itu satu riwayat. Riwayat Abu Ya'la, Anas bin Malik kata Nabi bagi tahu dekat dia bilangan Nabi sebenarnya 8,000 orang. 4,000 Bani Israel, 4,000 daripada macam-macam bangsa. Jumlah 8,000. Dan ada lagi satu hadis riwayat daripada Ibnu Mardawih. Ada setengah sebut Mardawiyah, ada sebut Marduwiyah. Dia di kalangan ahli hadis sendiri pun sebut berbagai-bagai sebutan tentang nama Ibnu Mardawih ini. Dalam catatan Ibnu Mardawih, dia kata Abu Zar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar kata, ya Rasulullah, berapa ramai betul-betul Nabi ada dalam dunia ni? Nabi kata ada 124,000 orang. Itu satu riwayat. Juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Riwayat dia panjang. Nabi Muhammad bagi tahu dekat Abu Zar, dia kata bilangan Nabi total semua sekali 124,000 orang. Daripada 124,000 orang itu 313 rasul. Itu dalam riwayat Ibnu Mardawih. Kata lagu tu. Jadi kesimpulan dia apa? Ramai. Kita 25 tu pun ingat tak ingat nama. Jadi kita ni kalau nak kena hafal 124, mau tak main masjid malam ni. Pasal apa? Duk mengapai di depan pintu rumah. Duk mengapai nama ni. Duk mengapai, oi masjid. Oh tak ingat lagi ni. Duk lagu tu punya duk ada kita ni. 25 pun tak ingat. Baik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah bertutur Allah akan Nabi Musa beberapa banyak kalimah dengan tiada wasitah, yakni dibuang hijab. Ini keistimewaan Nabi Musa. Nabi Musa dilayan oleh Allah, boleh bercakap dengan Allah berdepan. Macam mana? Wallahu alam. Kita tak tahu macam mana cara, terus ada cerita, kita tak akan tahu macam mana cara dia. Tapi dia wa kallamallah, Quran kata wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa special. Tuhan entertain dia berdepan. Untuk ingat balik cerita umat dia minta macam-macam, minta makan, minta minum, minta apa-apa. Last sekali dia kata apa? Musa, lah ni macam ni lah. Satu yang kami minta. Kalau ini hang boleh buat, kami ikut hang, kami beriman dengan hang. Apa dia? Panggil Tuhan turun mai. Oh. Yang kata Nabi Musa ni lurus hati, betul, bendoi.
pergi naik atas Jabal Tursina tu, naik atas bukit minta dekat Tuhan. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, tunjukkan diri engkau kepada aku supaya aku boleh melihat engkau. Ni pasal umat dia minta ni, kaum dia minta. Allah kata dekat dia, Musa, unzur ilal jabal, hang tengok bukit, ada sebelah bukit hang duduk. Ni hang bukit hang duduk, tengok bukit sebelah sana. Kalau sekiranya bukit tu saat lagi kekal, dia ada tantu seketul, aku akan tunjuk diri aku, Tuhan kata. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Quran kata apabila Allah mentajalikan nurnya kepada bukit itu, satu nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kena bukit tu, ja'alahu dakka, bukit tu jadi debu berkecai, anak habis semua. Musa rebah pengsan, tak sedar diri. Tuhan kata, nak tengok aku mentajalikan, aku menzahirkan satu nur kecil, bukit pun tak mampu nak menghadapi nur itu. Bagaimana manusia yang kerdil nak minta tengok aku? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni pasal kita tak kenal Tuhan, tu sebab kita jadi macam ni. Kita ni tak kenal Tuhan. Tuhan duk tunjuk ni tanda kebesaran dia keliling ni, tak kenal Tuhan. Bercakap pasal tsunami, tak kait dengan Tuhan juga, tak kait dengan Tuhan. Duk abang ni cerita ni kerak bumi lah, duk cerita nu apa horizontal vertikal apalah, yang ni dia berkisar sikit aja tak jadi tsunami. Betul dari segi ilmu dunianya begitu, tetapi yang kontrol di atas tu kita tak nampak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia tuan-tuan, satu dunia keluar amaran tsunami hak baru ni. Bukan Malaysia keluar amaran tsunami, dunia keluar amaran tsunami. Tak jadi. Berdasarkan teori manusia akan jadi tsunami. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin, dia Tuhan seluruh alam, dia tak mau bagi jadi, tak jadi. Teori katalah macam mana pun nak jadi, Tuhan kata no. Kalau Tuhan nak bagi jadi, tak bersabit dengan teori kita pun jadi. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Duk baca tiap-tiap malam Jumaat tu ayat tu, tak nampak lagi Tuhan kita ni siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa rusulan mubasysyirin wa munzirin. Beberapa rasul itu menyukai sekalian akan orang yang beriman dengan syurga dan menakuti sekalian akan orang kafir dengan neraka. Kerja Nabi ni very simple. Apa dia? Mubasyirin dengan munzirin. Kerja Nabi ni dua aja. Satu, habang berita baik. Mubasyirin maksudnya good news. Mai habang Allah suruh semayang. Kalau hampa semayang, Allah nak bagi syurga. Itu mubasyirin. Wa munzirin, ancaman ataupun berita amaran. Allah habaq dekat hampa, jangan mendekati zina. Kalau hampa zina juga, ini dia malapetaka dia. Itu munzirin. Kerja Nabi itu aja. Habaq kata kita kena buat benda baik, jangan buat benda tak baik. Mailah Nabi mana pun, mailah berapa orang Nabi pun, itu kerja dia. Nak mengingatkan manusia supaya jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Itu aja. Dan menakuti sekalian orang kafir dengan neraka. Firman Allah, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul, supaya tidak ada bagi manusia atas Allah Ta'ala itu hujjah ataupun excuse. Allah hantar main Nabi supaya manusia tak boleh bagi excuse dekat Tuhan. Perkataan tidak boleh memberi excuse dalam bentuk perkataan kemudian daripada dibangkitkan Rasul. Tak boleh lah dia kata, saya tak tahu, kata kena semayang 5 waktu. Betul ya, kena semayang 5 waktu, dia buat lagu tu. Yang tu malaikat dia bagi backhand sekali saja ya. Piduk depan Tuhan, piduk buat muka macam tak tahu ni. Betul ya, oh 5, saya tak tahu, tak 5. Dia buat lagu tu. Wah, ada subuh. Saya ingat maghrib, ya kena semayang setiap hari. Ada subuh. Boleh dia buat lagu tu depan Tuhan? Oh, jangan tuan-tuan.
Atas dunia hang boleh buat muka sekupang, dia panggil muka seposen. Dia buat muka sekupang, buat macam depan Tuhan. Bukan itu cara dia. Pasti Tuhan dah abang dah. Dia dah bagi tahu, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya bila Allah dah hantar main nabi, hang tak ada excuse dah depan Tuhan esok ni. Pasal apa? Because nabi explain everything dekat kita. Everything nabi cerita. Yang kata everything ni apa tuan-tuan? Sampai nak masuk jamban, nak langkah kaki kiri ke kanan pun nabi ajak. Jangan cakap hal besar. Jangan bercakap hal besar. Hal besar tidak dilupakan oleh Quran dan hadis. Benda kecil, nak makan, nak suap tangan kanan ke tangan kiri pun nabi ajak. Nabi duduk dengan sahabat, satu sahabat pergi cekau makanan dengan tangan kiri, nabi tampak tangan dia, nabi kata kul biyaminik. Nabi kata makan tangan kanan hang. Kalau sampai macam tu punya benda kecil nabi ajak, apa excuse kita depan Tuhan? Oh, saya tak tahu kata ni ada nabi siapa saya beranak tu 1960. Saya 1960 nabi tak ada. Ni macam mana saya tahu? Nabi Muhammad pun saya tak tahu. Dia boleh cakap gitu. Oi, dengar pun bahasa macam nak bubuh lah. Dengar pun dah geram dah. Habis hang duduk di mana? Hang duduk ulu mana? Hang duduk dalam rimba mana? Sampai hang tak pernah dengar hadis Nabi bang sepotong pun. Hang duduk di lembah mana? Hang duduk di, la ilaha illallah. Nah, saya apa Taman Sa'dun. Taman Sa'dun tak ada masjid ngah. Ai kacau tuan-tuan. Ayat ni kata apa? Dia kata pada ketika itu tidak ada hujah, tidak ada excuse kita di depan Tuhan. Tuan-tuan, kita bercakap Malaysia. Malaysia, mana tempat dalam Malaysia yang tak sampai dakwah? Buka TV ada agama, buka radio ada agama, duk naik motor dengar masjid ada agama, di kedai-kedai ada jual buku agama, ada kaset agama, ada CD agama. Tang mana hang duduk yang hang tak jumpa agama ni? Apa excuse kita depan Tuhan? Oh, saya tak boleh pergi masjid. Pasal apa? Masjid ni depan ni semua geng marahin ni, bukan saya punya standard. Boleh jawab lu tu depan Tuhan? Tuan-tuan, zaman Nabi berlaku. Quraisy ni satu bangsa yang istimewa dalam masyarakat Arab ketika itu. Quraisy ni suku yang istimewa. Dalam Quraisy tu pula ada pula satu kelompok dia panggil Humus. Ha mim sin, Humus. Humus ini adalah kelompok apa kita nak kata? Elit dalam masyarakat Quraisy. Depa ni elit group dalam masyarakat Quraisy. Quraisy tu pun dah hebat dah. Depa ni adalah krim kepada Quraisy. Bila Allah mensyariatkan ibadat haji, di antara haji ni apa dia? Ritual dalam haji ni apa dia? Di antaranya kena wukuf di Arafah. Geng Humus, geng Quraisy elit ni, mereka tak mau pergi wukuf di Arafah sama dengan hak ramai-ramai ni. Mereka wukuf di Bukit Muzdalifah. Pasal apa? Pasal kawasan bukit, mereka duduk tempat tinggi sikit, mereka rasa geli geleman nak pergi bercampur dengan geng hak ada ramai di Arafah ni. Ni perangai ni ada. Dia rasa dia elit, dia rasa dia special, dia rasa dia istimewa, dia rasa dia tidak patut bergui dengan orang macam ni. Dia rasa macam tu, duk rasa macam tu. Maka timbul satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-hajju Arafah. Nabi kata haji it is compulsory for you all kena mai ke Arafah. Kalau hang rasa hang Humus, hang tak boleh turun pergi Arafah, hang nak wukuf di atas Bukit Muzdalifah, tidak ada haji bagi hang. Menghadirkan diri ke bumi Arafah itu compulsory. Hadis itu selain daripada nak abang kata wukuf itu satu rukun dalam ibadat haji, hadis tu nak memecahkan rasa sombong dalam hati golongan ini. Kalau ada dalam masyarakat kita ni orang Humus ni, masjid tak boleh mai. Pasal apa? Pasal dia rasa tak boleh bercampur dengan orang ramai. Hang jawab depan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan mulia macam mana lah. Hang masuk liang lahat tu lah. 6 kaki 7 kaki tu sempit dia pun macam tu lah. Sat lagi orang kambui hang gelap macam tu lah. Tak ada siapa nak main pasang aircon bagi kang dalam tu. Duit tinggal di atas dunia ratus-ratus juta duit tinggal. Kubur tu juga hang masuk.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu benda yang wajib diinsafi oleh semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ayat ni duk mai bagi tahu. Dia kata wa kana Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mulia pada kerjaannya, lagi amat hakim pada perbuatannya. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tuan tu. Dia kata, dan ayat yang berikut ni dia kata, dan turun tak kala engkar Yahudi akan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mereka itu. Yahudi ni depa baca dalam Taurat memang sebiji cerita pasal Nabi Muhammad, tapi bila main Nabi Muhammad depa tak mau ikut. Apa hal dengan depa ni? Yang depa tak mau ikut pasal apa? InsyaAllah kita akan tengok dalam mukadimah kita ke depan esok ni, apa hal yang depa ni pergi jadi macam ni. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, innal insana lafi khusr illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.